Zain Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi, kita di Zayan Valley. Baik, Zain dapat didengarkan melalui aplikasi Shock, SYOK, semuanya ada dan kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 28 April 2020 ya. Hari ini hari Selasa, kita dah road to Ramadan kurang daripada lebih kurang 3 hari lagi lah lebih kurang kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan. So kita mengharapkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang memberi impact yang positif kepada diri kita sendiri, insyaAllah. Dan untuk kaji-ngaji exercise bersama dengan Brother Ultimate, kita ada Brother Ultimate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah adjust ni, adjust. Apa khabar? Alhamdulillah khair. Buka apa? Ada tripod sekarang. Ada tripod itu yang dah maju. Nampak tak? Kan kehidupan kita, kehidupan kita kena maju ke depan. Baru sampai hari ni tripod ni dengan bangga je. Alhamdulillah. Kalau tak guna membazir. How are you, brother? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah biasalah. Kan, okay. Baik, kita nak tanya berkenaan dengan apps Recite ni juga. So kita dah semakin sangat-sangat menghampiri Ramadan. So untuk kan sebelum ni kita ada cerita berkenaan dengan Iqra, yang mana satu program yang dijalankan di bawah aplikasi Recite itu sendiri. Ada deadline tak untuk mereka? Adakah sekarang ni dah dibuka untuk dia orang yang mungkin nak, orang kata apa, istilah anak muda kata nak bikin group ni, dah boleh buat daripada sekarang ke, ataupun dia ada timing yang akan di-announce untuk buka group tu? Okey, untuk Iqra dah dibuka sekarang. Alhamdulillah. Semenjak PKP bermula ni, penubuhan group naik mendadak lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Naik mendadak. Ada sekarang ada 1,300 grup. 1,300 grup buat masa ni, setakat ni. Jadi memang Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin insyaAllah. Itu dia. So orang kata apa, walaupun kita diuji dengan musibah COVID-19 ni, tapi ada hikmah terselit ya, yang mana mungkin dengan asbab COVID-19 dan juga asbab PKP ni juga memberi peluang kepada masyarakat kita nak lebih mendalami ilmu agama, nak lebih mendalami ilmu Al-Quran kan. Macam-macam ilmu secara amnya sebenarnya. Yes, cuma ada baru-baru ni lah semalam saya ada baca saya tengok satu video yang viral dekat Twitter. Ada seorang budak ni, dia keluar waktu PKP, dia bagi tahu dia tersempak dengan polis lah, tapi dia bagi tahu dekat polis, dia kata tuan boleh tak saya nak masuk dalam lock-up, sebab dia kata dia bosan yang teramat duduk rumah. Cuba try lah lock-up tu. Saya guarantee lah lagi bosan kat rumah. Guarantee. Polis tu dah explain dekat dia kan, tapi dia tetap juga. Tapi itulah orang kata apa, kalau kita rasa bosan sangat, kita rasa dah tak tentu arah sangat, why not kita join ataupun kita buat seperti yang mana yang Ultimate sebut tadi, adalah kita boleh memanfaatkan aplikasi Recite ni untuk kebaikan kita bersama, insyaAllah. Kan agak-agak boring, boleh create games dengan buat group tadi Iqra tadi kan, insyaAllah. Baik Ultimate, hari ni kita dah habis, Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah habis juzuk 30 kita baca. Sepanjang kita bersama dalam kaji-kaji X Recite ni, banyak cerita yang kita dah dengar, banyak cerita yang kita dah ambil pengajaran. So kali ni kita sementara dengan sempena dengan Ramadan ni, kita back to the basic. Kita nak mula balik daripada Al-Fatihah dan kita akan istilahnya macam kira tadarus lah tadarus Al-Fatihah, dan kita akan carry forward lah Al-Baqarah dan sebagainya. Okey Ultimate? Boleh. Alright, so insyaAllah hari ini kita akan baca sama-sama surah Al-Fatihah. So saya yakin semua hafal dan semua tahu surah ini. Kejap lagi kita baca sama-sama. Terus kekal dengan kami di Zain Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Baik, insyaAllah kita masih bersama dengan Brother Ultimate untuk kaji-ngaji X Recite. Dan hari ini insyaAllah kita nak baca sama-sama surah Al-Fatihah, Ultimate Ya, insyaAllah. InsyaAllah, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
insyaAllah kejap lagi kita akan tadabbur sama-sama surah ini bersama dengan Brother Ultimate, insyaAllah. Terus kekal dengan kami, Design Destinasi Muslim Contemporary. #indah di hati. Hari kita dah baca sama-sama surah Al-Fatihah. Ini surah pembukaan. So insyaAllah kita nak tadabbur tafsir daripada surah ini sama-sama dengan Brother Ultimate. InsyaAllah, silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, itu dia. Ayat yang kita baca setiap hari 17 kali setiap hari paling kurang. 17 kali setiap setiap saya dah kira. So, tujuh ayat Tim 7 ayat, and saya rasa mungkin yang mungkin ramai orang tak tahu ni, Bismillahirrahmanirrahim ni memang ayat pertama dalam Al-Fatihah. Yes, itu dia. Dan kalau kita dia tengok bukan Imam Al-Bukhari ada sebut, dia kata dinamakan dengan Ummul Kitab kerana surah tersebut menjadi surah pembuka dalam penyusunan mashafnya dan juga menjadi pembuka pada bacaan dalam salat. Itu. Yap. Kan? Yap, betul. Kalau macam mana silakan. Dia punya mungkin ibu Al-Quran tu ialah Al-Fatihah kan. Ibu Al-Fatihah tu saya rasa ialah ayat pertama lah, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, betul. Bila Ultimate sebut itu saya teringat dia selain daripada Al-Fatihah disebut juga namanya sebagai macam Ultimate sebut tadi, dia Ummul Quran, disebut sebagai ibu Quran ataupun Ummul Kitab kan, ibu kepada Al-Kitab tu sendirilah. Kalau kita selalu dengar majlis kan cakap okey kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah kan. Ummul Kitab. Dan the best thing kalau kita tengok ada hadis-hadis yang boleh kita kongsikan sedikit yang mana Rasulullah SAW ada bersabda ketika mana Rasulullah dia sedang mengajar dengan sahabat, kemudian ada seorang sahabat Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alli radhiyallahu anhu, dia kata aku akan mengajarkan kamu surah paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id berkata, kemudian baginda menggamit tanganku dan ketika baginda Rasulullah SAW hendak keluar dari masjid, aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan bahawa engkau akan mengajarku surah paling agung dalam yang terdapat dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ia adalah Sab'ul Mathani ataupun dipanggil sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Kita selalu ulang 7 ayat tu kan. Dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. So antara surah yang agung juga adalah surah Al-Fatihah. Kan. So mungkin orang nampak macam aku ingat Fatihah je. Tapi ingat walaupun kan. Dia bukan disebabkan semua orang boleh hafal surah tu, so martabat surah tu lekeh, tak. Sebenarnya Al-Fatihah ni adalah Ummul Quran, adalah surah yang paling agung. Dia merangkumi semua. Kan, kalau antara ayat-ayat terawal Allah cerita pasal keimanan, Alhamdulillahirabbil alamin kan, kita mengesahkan Allah SWT. Kemudian Malik Yaumiddin, yang mana Allah sebut Malik, raja di hari pembalasan. Kalau kita tengok juga dalam Al-Fatihah juga ada hukum hakam ataupun petunjuk peraturan Islam, yang mana kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu ada daripada perkataan huda kan, tunjuklah aku jalan yang lurus. Dan juga akhir sekali adalah kisah-kisah yang mana Allah bagi teladan, yang mana kita nak jadi seperti mana para sahabat, siratal ladzina an'amta alaihim, yang mana jalan seperti mana mereka-mereka yang Allah bagi nikmat dulu, para nabi, para siddiqin. Tapi kita minta pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi tak nak macam orang yang Allah murka dulu. So Allah bagi gambaran ada dua kan. Itulah insya-Allah. So macam Ultimate sendiri kan, macam Ultimate itu Ultimate sebut pasal surah Al-Fatihah, Ultimate baca dekat aplikasi Recite nak betulkan. So macam boleh Ultimate kongsikan sikit orang kata apa dalam fasa Ultimate nak betulkan ataupun nak fasihkan Al-Fatihah Ultimate tu. Macam mana keadaan Ultimate ataupun perasaan Ultimate sendirilah.
Ah, dia memang satu benda yang saya buat sebelum ada recite ni, saya buat setahun sekali. Saya buka boleh Al-Fatihah, saya tengok, tapi dengan ada recite ni sebab ada kita, bila kita baca, kita rakam tu, dia bagi dekat seorang asatizah, dia bagi balik tu, bila dia bagi balik tu, rasa tu macam satu cabaran lah, tercabar. Nak tak nak kita mengaku, kita ni ada ego. Yes. Kan? Jadi bila benda yang basic ni pun dia cakap awak salah sikit, kita tercabar. Jadi bila tercabar tu, semangat terbakar tu, buat try lagi. Try lagi. 2-3 hari hantar sekali. Kan? Dan memang pasang betul-betul pasang niat lah. Aku nak Al-Fatihah aku sebaik mungkin. Masya Allah. Sampai dapat asatizah tu macam, okay, bacaan awak puas hati, baik, sila teruskan dengan surah yang lain. Rasa macam menang. Maksudnya ada juga ego tu, dia boleh jadi satu benda yang kebaikan lah sebenarnya kan, kalau kita boleh manage. Itulah dia. Orang kita selalu bila cakap ego ni, dia cakap benda yang tak bad. Tapi sebenarnya ego ni, dia macam emosi tau. Kita boleh kudakan dia atau dia boleh kudakan kita. I see. Kalau dia kudakan kita pun masalah. Tapi kalau kita berjaya rantai dia and kudakan dia memang boleh mendorong kita ke benda-benda yang kita nak. I see. Sebab yelah, as a manusia, fitrah kita adalah kita tak dapat lari daripada ego. Kadang-kadang rasa bangga diri kan. Tapi kita ambil contoh ego tadilah. Kita tak boleh nak elak sebagai manusia. Tapi macam Ultimate sebut tadi, bila ada ego tu sebenarnya sedikit sebanyak dia mendorong. Macam Ultimate mendorong untuk buat yang lebih baik. Instead of kita, macam Ultimate kita mengkudakan ego tu instead of ego tu mengkudakan kita. Saya memang kaki mengkudakan ego, bang. Kaki mengkudakan ego. Ini macam ada dalam satu hadis tau, Nabi sebut la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua. Maksudnya hasad dengki ni tak boleh, tapi dia jadi boleh ketika mana kita nampak orang buat benda baik, kita jealous, kita dengki dan kita nak buat baik juga macam dia. That's the best thing yang sebenarnya boleh untuk hasad, tapi kena pada caranya. Macam tadilah Ultimate sebut, kita mengkudakan hasad kita tu untuk benda yang baik instead of hasad kita mengkudakan kita. Betul. InsyaAllah. So moga-moga ini sedikit sebanyak mempersiapkan diri kita nak masuk ke dalam madrasah Ramadan. Kita nak sahut seperti mana rancangan Allah SWT dalam Quran. Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Moga-moga kita bertakwa, insya-Allah. Moga-moga Allah izinkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan insya-Allah mula hari ini kita akan tadaruslah. Kita mula dengan Al-Fatihah dan esok kita akan carry forward. So anda semua boleh juga follow kami. Kita akan baca sama-sama sepanjang Ramadan ni. Kita tengoklah sampai surah apa yang kita boleh habiskan. Kalau dapat habis 30 juzuk, alhamdulillah kan. Kalau tak habis, setakat mana yang kita boleh habiskan, yang penting kita nak fahamlah maksud tu, insya-Allah. Alright. Terima kasih Brother Ultimate. InsyaAllah anda terus kekal yang kami di Zaid Nasi Muslim Kental Harari. #indah di hati.